Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat datang ke channel CJJFX, channel yang beranalisa untuk pair GBP USD. Jadi selamat pagi semua. Saya harap anda semua berada dalam keadaan yang baik ya hari ini. Jadi hari ini kita akan membuat sedikit analisa untuk pair. Mungkin kita akan membuat analisa untuk pair Euro USD ataupun pair yang berkaitan tentang Euro lah ya. Sebab hari ini kita ada satu news yang besar untuk Euro, iaitu pada pukul 7 malam nanti. Lebih kurang 7 malam nantilah, 7.45 ke macam mana, macam itulah. Okey, news ini adalah berkaitan tentang monetary policy untuk Euro USD. Untuk Euro lah terutamanya. Jadi peluang untuk mendapat profit di pair Euro amat besar untuk hari ini. Bukan peluang profit tapi peluang untuk trade lah, peluang untuk trade. Okey, jadi apa yang boleh kita trade untuk Euro untuk hari ini melalui jangkaan apa yang boleh kita lakukan. Apa yang saya nampak untuk Euro ini semalam kita tengok semalam Euro telah naik sedikit, iaitu naik sampai ke 18, di mana sebelum itu dia turun dahululah, dan kita ada low di 147.500 lebih kurang. Okey, jadi kita ada BRN kita tandakan di 17 kerana hari ini merupakan kita ada news besar. Okey, apa yang boleh kita nampak, Euro sekarang ni dia berada dalam keadaan menurun lah. Jadi jelas menunjukkan trend. Sekarang ini untuk Euro USD terutamanya, dia masih lagi downtrend Jadi itu menunjukkan kelemahan kepada mata wang Euro ini. Jadi untuk monetary policy secara ringkasnya yang boleh saya simpulkan bahawa ini daripada sudut logik ekonomi sahajalah ya. Daripada sudut logik ekonomi sahaja. Dengan melihat Euro USD ini berada dalam keadaan menurun, maka jelas menunjukkan ekonomi pada bahagian Euro tidaklah berapa nak baik buat masa ini. Jadi sebagai seorang menteri Menteri Kewangan terutamanya, kalau kita ni anggaplah kita sebagai seorang menteri kewangan lah di bahagian Euro, dah tentunya kita akan membuat perancangan, sesuatu perancangan bagi meningkatkan kita punya ekonomi lah. Jadi secara logik akalnya menunjukkan kalau kalau saya seorang menteri kewangan pada Euro ni, dah tentu saya mengatakan bahawa ekonomi berada dalam keadaan tidak berapa baik lah untuk Euro. Maka saya kena buat sesuatu. Namun dari sudut rate, interest rate terutamanya, dah tentu kita akan bercakap tentang rate. Apabila kita nak membuat suatu polisi lah, buat satu polisi, kita akan buat perancangan untuk rate decision kita bagaimana. Secara logik akalnya menunjukkan rate nanti apabila statement dikeluarkan nanti untuk perancangan interest rate untuk Euro ni, dah tentu mereka akan mengekalkan rate itu minima dia punya keputusan lah, sebab ekonomi tidak berapa baik. Dia tidak boleh menaikkan rate dalam keadaan sekarang ini dia sama ada dikekalkan rate ataupun turunkan rate turunkan rate maksudnya dia akan membuat easing lah dia buat easing. Betul, dia buat easing
Tapi apabila dia buat easing ni, itu menunjukkan dia nak membuat sesuatu, dah tentu mereka akan membuat sesuatu yang kita namakan sebagai stimulus. Stimulus bagi merancakkan lagi ekonomi di bahagian Euro untuk masa akan datang. Jadi jangkaan saya itu yang bakal dibincangkan semasa polisi nanti. Namun kita harus melihat juga perkara-perkara lain seperti employment, unemployment, inflation dan apa semua. Itu saya belum nampak lagi. Saya belum baca lagi maklumat-maklumat tentang perkara itu. Namun dua perkara penting yang telah saya bagi tahu tadi, iaitu seperti interest rate dan stimulus, pastinya akan dibincangkan semasa policy statement nantilah. Okey. Jadi di atas kertas kita boleh menjangkakan bahawa Euro untuk news nanti, saya jangkakan Euro akan melemah dahulu. Sekarang ni dia price sekarang berada di BRN 18. Jadi jangkaan seterusnya dia akan pergi ke 17. Buat masa ini untuk news nanti saya jangkakan dia akan membuat penurunan. Dia akan membuat penurunan, jadi kita boleh sell untuk pair Euro USD ni. Dia akan turun sampai ke 17. Dekat 17 ini, dekat sinilah yang akan menjadi kita punya tempat kemungkinan untuk reversal. Tapi reversal ini akan mengambil masa yang mungkin sedikit lama lah. Reversal maksud dia mungkin dalam masa 2 minggu 2 minggu untuk kita nampak kesan bagaimana kesan daripada stimulus yang akan dibuat oleh Euro. Untuk sejarah-sejarah yang lampau kita boleh lihat bagaimana untuk Euro ni lah. Untuk Euro lah terutamanya. Kalau dia buat stimulus ni, kita akan nampak Euro akan mengukuh dalam jangka masa yang begitu panjang lah. Memang lama lah. Jadi kita boleh jangkakan dia akan naik semula sampai ke atas lah. Itu jangkaan saya. Daripada sudut teknikal pula, kita boleh melihat bahawa dia sekarang ni berada dalam keadaan ranging di area 17. Mungkin dia akan turun juga lagi. Kita tak boleh nak nafikan dia boleh turun lagi sampai ke 16. Okey. Dia akan turun dulu sampai ke 16, ada kemungkinan. Jadi 16 ni pun akan menjadi kita punya psikologi level lah. Ini untuk swinger. Ini untuk swinger. Maksudnya kita boleh jangkakan sama ada dia akan reverse di 17 ataupun 16. Untuk melihat kesan daripada stimulus yang dibuat pada bulan ini bulan 7, maksudnya kita masuk dalam arena third quarters. Kita dalam third quarters dalam tahun ini. Okey, jadi saya jangkakan mungkin kenaikan itu nanti akan mengambil masa sedikit. Jadi mungkin adalah elok untuk kita mencari buy di area 16. Saya rasa 16 buy untuk swing. Swing ini dijangkakan akan berlarutan sehingga hujung tahun lah hujung tahun. Namun kita akan tengok juga balik, kita review balik kita punya trade bagaimana untuk bulan hadapan. Sebab statement ataupun perbincangan ini biasanya dilakukan pada setiap bulan. Lagipun kita juga setiap bulan ada NFP. Jadi dah tentunya dia akan memberi kesan kepada Euro USD juga. Jadi kita kena tengok bagaimana nanti
bagaimana kesan daripada apa yang berlaku hari ini untuk dikaitkan kepada news NFP. Mungkin NFP ni akan berlaku pada minggu hadapan rasanya, minggu depan ataupun 2 minggu lagi. Namun kita fokus kepada trade kita untuk hari ini. Saya jangkakan euro akan membuat penurunan dahululah. Itu memang saya rasa boleh dikatakan confirm untuk turun dahulu sebelum dia naik semula lah. Kenaikan semula ni pun ada kemungkinan dia akan kenaikan yang laju juga. Kenaikan yang mungkin laju, tapi bergantung kepada apa yang bakal dirancangkan oleh euro nanti apabila news nantilah. Cumanya buat masa ni apa yang saya nampak, dia akan turun dahulu. Selepas itu baru dia akan naik semula. Mungkin juga kita akan mencari paling terbaik bagi dia breakout 16 dulu kat bawah. Sebab makin bawah makin cantik. Cumanya di bahagian bawah ini merupakan, kalau dekat daily ni, apa yang saya nampak adalah satu zon bebas junam. Bebas junam membawa maksud kalau dia breakout 16 itu, maka dia akan turun jauh lah. Jauh dia akan turun. Mungkin B kita di area bawah ini, di sinilah. Di sini 138 jauh. Jauh juga, tapi mungkin juga tak sampai. Tapi dia depend lah, bergantung lah. Kalau dia kena breakout 16 dululah baru sampai ke 14 itu. Kalau dia tidak dapat breakout 16 ini, maka reversal dijangkakan mungkin di area sini. Maksima dia di 16 sahaja. Maksima di 16. Untuk harian daily, saya rasa tak sampai kot 16. 17 pun dah okey lah. 17 ini untuk hari ini. Jadi kita tengok malam nanti macam mana, apakah keputusan yang boleh kita dapat daripada analisa ini. Buat masa ini kita boleh sell dahulu sampai ke 17. Sebab jangkaannya dia akan menurun dahulu. Menurun. Bagaimanapun yang berlaku, dia tetap akan turun dahulu. Dan kemudian barulah kita boleh buat keputusan sama ada nak buy ataupun sambung sell. Tengok reaksi dia apabila dia berada di 17. Jadi kita sell sampai 17 dan kita buy balik di 17 tu, kita buy balik. Mula-mula ni kita sell dahulu sampai ke 17. Selepas itu tengok reaction di 17 itu ada tak price action yang ada. Jika ada petanda untuk dia naik, maka boleh buy dia. Boleh buy lah di 17 ni nanti Sama ada 17 ataupun 16. Itu saya tak berapa pasti. Kenaikan pula saya jangkakan, kalau kita tengok dekat sini daily ni, kita ada trend line sini. Maksudnya dia turun, dia membentuk macam channel lah. Channel. Jadi ini antara pattern naik lah bagi saya. Pattern naik wages. Tapi dia kena breakout kita punya trend line tu dulu untuk naik tinggi lah. Naik tinggi tu maksud dia minima dia akan sampai ke sini lah. Kita ada engulfing kat sini, iaitu di 193 lebih kurang. Tapi kalau dia breakout zone ini, makanya dia akan naik lagi lah. Selepas zone ini merupakan zone bebas naik. Tapi ini mungkin berlaku dalam masa seminggu ataupun 2 minggu baru sampai. Jadi setup ini merupakan setup swing bukan setup untuk intraday lah. Ini untuk swing, kalau siapa berminat untuk swing lah. Jadi kemungkinan kalau stimulus ini kuat nanti, mungkin kita akan ambil masa dalam masa 2 minggu
untuk dia sampai ke 2155. Tapi buat masa sekarang ni yang saya nampak dia boleh sampai ke 19 sajalah. Okey, saya rasa itu saja kita punya analisa untuk hari ini, terutamanya untuk trade news, untuk kita ambil peluang untuk kita profit untuk hari ini. Moga bermanfaat, moga anda semua beroleh profit pada hari ini. Sekian daripada saya, CJFX. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.